Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Fansurina Abdullah dalam Buletin Pahang Selasa 15 Februari 2022. Golongan wanita di negeri ini mempunyai potensi untuk memberi sumbangan yang lebih besar, termasuk sebagai sukarelawan melalui aktiviti pendidikan dan latihan kemahiran kepada masyarakat. Isteri Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Yang Hormat Datin Seri Hajah Berhah Muhammad berkata, selain itu golongan wanita memberi pendedahan tentang keusahawanan bagi meningkatkan ekonomi dan membantu mereka yang mempunyai masalah berkaitan ekonomi dan kekeluargaan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Haiti Persatuan Wanita UMP Matahari di Kuantan. Turut hadir Pengurus Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad, Naib Chancellor UMP Profesor Datuk Dr. Yuzri Zainuddin, Pengerusi Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia NCWO Zon Pantai Timur Yang Hormat Datuk Seri Maznah Mazlan dan Presiden Matahari Yang Hormat Datin Dr. Mazita Mokhtar. Sehubungan itu, Yang Hormat Datin Seri Hajah Berhah berkata, Matahari disaran untuk bekerjasama dengan Persatuan Wanita dan Badan Bukan Kerajaan NGO lain, baik dari dalam maupun luar negara, untuk meluaskan jaringan perhubungan antara NGO berkaitan wanita. Beliau berkata, dengan cara itu, Matahari dapat mempelajari pelbagai ilmu baharu dan berkongsi idea sekaligus membolehkan mereka berkembang maju. Kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM202,100 bagi memulihkan masjid dan surau di sekitar daerah Kuantan dan Pekan yang terjejas akibat banjir baru-baru ini. Sumbangan berkenaan disampaikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad dalam satu majlis penyerahan di Masjid Cendrawasih semalam. Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim dalam satu hantaran di Facebook berkata, beliau yang mewakili Amat Berhormat Menteri Besar Pahang turut menyerahkan dua cek bernilai RM15,000 kepada dua pusat tahfiz di negeri ini. Turut hadir Pengarah Jabatan Agama Islam Jaid Yang Hormat Datuk Dr. Haji Zulkifli Haji Ali Al-Hafiz, Ahli Dewan Negeri Indrapura Yang Berhormat Datuk Haji Syafiq Fauzan Sharif dan Ahli Dewan Negeri Sungai Lembing Yang Berhormat Datuk Mat Suhaimi Haji Muhammad Shah. Sehubungan itu, Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim berkata, ucapan penghargaan harus ditujukan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang yang begitu prihatin dengan keadaan masjid-masjid terlibat. Beliau berharap sumbangan ini dapat membantu masjid dan surau yang mengalami kerugian akibat banjir berkenaan. Kerajaan Pahang telah mengenal pasti sebanyak 48 lokasi jalan yang mengalami kerosakan akibat banjir yang memerlukan pembaikan pavement. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman berkata, antara jalan-jalan yang terlibat ialah Jalan Kuala Lumpur Kuantan, Jalan Karak Mancis, Jalan Utama Bera dan Jalan Benta Jerantut Maran. Menurutnya, sehingga kini sebanyak 17% daripada semua 48 lokasi terbabit sedang di dalam proses pelaksanaan pembaikan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mendengar taklimat perkembangan terkini kerja-kerja pasca banjir untuk infrastruktur jalan raya, lebuh raya dan rumah banjir pada lawatan pasca banjir di Dewan Mesyuarat Majlis Perbandaran Bentong. Pada lawatan kerja itu, Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali turut melawat ke beberapa lokasi kejadian, antaranya runtuhan cerun di Jalan Persekutuan 8 di Bentong dan lokasi kerosakan di kilometer 69 Lebuh Raya Pantai Timur LPT Kuala Lumpur Karak di Bentong Timur. Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali berkata, kesemua kerja-kerja membaik pulih itu menelan belanja sebanyak RM27 juta bagi membaiki kerosakan pavement. Katanya permohonan peruntukan untuk semua lokasi jalan yang terjejas akibat banjir telah diangkat untuk semakan dan kelulusan di peringkat Jabatan Kerja Raya JKR. Kerajaan Pahang telah membatalkan kelulusan pembalakan di Bukit Makro Maran setelah membuat penelitian berdasarkan analisa pasca banjir dan mengambil kira kepentingan awam. Pengarah Perhutanan Negeri Pahang Yang Hormat Datuk Dr. Muhammad Hizamri Muhammad Yassin berkata, kelulusan pembalakan itu dibatalkan pada 17 Januari 2022 dan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP telah pun mengarahkan segala aktiviti pra-pembalakan di kawasan tersebut diberhentikan.
Beliau berkata kelulusan untuk pembalakan di Bukit Makro sebelum ini telah pun diluluskan kepada Amanah Saham Pahang ASPA seluas 40.47 hektar di atas tanah kerajaan. Katanya kawasan yang diluluskan di Bukit Makro tidak berada di dalam kawasan hutan simpan dan semua penilaian terutama yang berkaitan dengan impak alam sekitar telah mendapat kelulusan oleh jabatan-jabatan yang terlibat. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media bagi mengulas isu pembalakan di kawasan terbabit yang tular di media sosial hari ini. Katanya lagi, hanya kerja-kerja awalan membersihkan jalan pengeluaran dan pembinaan matau utama di atas tanah kerajaan sahaja telah dimulakan. Bagaimanapun menurutnya, JPNP telah mengarahkan agar ia diberhentikan semasa musim tengkujuh dan kejadian banjir di negeri Pahang baru-baru ini. Dan selepas pembatalan kelulusan pembalakan itu, semua jentera yang terlibat juga telah dikeluarkan dari kawasan tersebut. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa subscribe Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mendapatkan berita terkini di Pahang. Assalamualaikum.